أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilah Tuan Imam Syahrizal, Kap Musi Masjid Al-Irsyad, seluruh ahli dan kuasa masjid, para pegawai masjid, Fadil Sahabat Haizan, sahabat saya Ustaz Nasruddin, dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam yang penuh dengan rahmat dan keberkatan, dan majlis yang penuh dengan kerahmatan dan kebesaran Sang Pencipta yang telah melimpahkan taufik dan hidayah pada kita pada malam ini. Alhamdulillah. Saya teringat dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syakawtu ila waki'in an su'i hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Satu masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada gurunya Imam Waqi' berkenaan dengan buruk hafalannya. Ketika itu Imam Waqi' iaitu Imam Syafi'i memberi petunjuk kepadanya
فأرشدني إلى ترك المعاصي. Maka gurunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah memberi petunjuk kepadanya kepada meninggalkan kemaksiatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu ialah cahaya, seperti mana disebut oleh ulama, al-ilmu nur. Al-ilmu nur, ilmu itu ialah cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-ilmu nur, ilmu ialah cahaya. Oleh kerana ilmu ialah cahaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia tidak diberi kepada ahli maksiat. La yuhda lil 'asi, ilmu tidak diberi, dihadiahkan kepada 'asi, kepada ahli maksiat. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tujuan daripada ilmu ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan daripada ilmu ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mengenal Tuhan ialah melalui ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita usahakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau setakat kita hanya mengusahakan ilmu tanpa kita mengamalkan pula ilmu, maka dia tidak akan membuahkan ilmu. Ilmu yang dapat mengenalkan kita kepada Tuhan ialah ilmu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man amila ma 'alima awrathahullahu ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Jadi ilmu yang dia tak tahu itulah yang dapat membawa dia untuk kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang-orang lama lalu sebut kita kena mengaji sampai kita tak tahu. Jadi ilmu itulah yang disebut dengan ma lam ya'lam. Siapa-siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia akan diwariskan dengan ilmu yang dia tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ilmu yang kita tak tahu, ilmu yang kita tak tahu itu ialah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, yang biasa kita dengar dengan nama ilmu laduni, yang biasa kita dengar orang panggil ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itulah yang kita nak guna untuk kenal Tuhan. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena mengaji. Mengaji ni pula kena sungguh-sungguh, bukan setakat kita faham mengaji sungguh-sungguh ni budak-budak mengaji sungguh-sungguh. Ni kita orang tua apa kena mengaji sungguh-sungguh. Bukan sebab tu kita pakai uniform, kita mengaji dulu, kita mengaji sungguh-sungguh. Ni waktu kita mengaji ni bersandar di tiang masjid, bersandar di dinding masjid, kena mengaji sungguh-sungguh. Apa dia maksud mengaji sungguh-sungguh?
Maksud di sungguh-sungguh ialah mengaji niat untuk beramal. Itu makna mengaji sungguh-sungguh. Kalau kita semata-mata main dengar Tok Guru mengajar, lepas tu hak Tok Guru habaq masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, setakat tu ya kita takkan dapat ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, iaitu malam ya'lam. Dia bukan mesti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan mesti kita ada pen, ada buku tulis, tak semesti. Tapi main ngaji tahu, main ngaji nak tahu Tok Guru wajah apa malam ni, aku nak amai hak tu wajah tu. Tu makna mengaji sungguh-sungguh. Sebab di sana ada golongan yang diterima oleh Rasulullah SAW, termasuk yang dimaksudkan dengan gelaran ahlul ilmi. Nabi sebut kun aliman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khamisan. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah kamu orang alim, ataupun orang muta'allim, ataupun jadi mustami', ataupun jadi muhib, pencinta. Cuma kamu jangan jadi yang kelima. Nabi suruh jadi orang alim, ataupun jadi muta'allim. Muta'allim ni mana orang belajar. Orang belajar dia ada pen, dia ada buku, kitab dia tulis. Itu istilah muta'allim. Ataupun kamu jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mustami'an, orang yang tadah telinga. Dalam bahasa orang duduk di pondok dipanggil tadah telinga. Maknanya dengar aja. Pen tak ada, buku tak ada, kertas tak ada, tak tulis apa, dengar aja pun tak apalah. Ataupun jadi muhibban, pencinta sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia tak ada main ngaji, tapi dia support Tok Guru, support majlis ilmu. Malam Jumaat dia buat kunuri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kesempatan, dia muliakan para ahli ulama, pencinta ilmu namanya. Cuma Nabi tak bagi jadi yang kelima, wala takun khamisan. Alim pun tidak, muta'alim pun tidak, mustami' pun tidak, muhibban pun tidak. Hak kelima ni apa pun tak. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam keempat-empat ni kena sungguh-sungguh. Orang alim dia walaupun ada ilmu tapi masih lupa nak ngaji lagi. Tak mana dia dengar ada orang mengajar, kalau dia tak kesempatan mengajar, dia mengaji. Saya ingat dulu Tok Hudi Saleh, dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia masuk satu majlis ilmu. Seorang ulama Mesir mengajar. Lepas dia duduk di majlis itu, dia keluar, dia kata, kalau tak buka pondok mengaji lagi, dia kata. Itu maknanya orang alim. Kerana orang alim ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, dia lupa pada ilmu. Ada orang kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mengaji banyaklah, dia mengaji banyaklah, lamalah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang mengajar. Lepas tu dia pergi tak pergi, dia tak pergi lah. Dalam diri dia kata, aku dah ilmu lah. Sebenarnya tuan-tuan, orang tu masih belum dikatakan alim, kata ulama.
Alim ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun dia mengaji lama dah, mengaji banyak dah, tapi tak mana ada majlis ilmu, tetap nak duduk ngaji juga. Itu makna alim. Sebab ilmu ni mana habis. Alim tahu mana perbuatan ngaji, tetap kita ada. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan dapat lagi ilmu baru. Tak tahu lagi. Sebab itu kita faham, wa fawqa li kulli ilmin alim. Bagi orang yang ada ilmu itu, ada lagi yang lebih ada ilmu daripada dia. Maka tuan-tuan, sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang alim ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memiliki kehalubaan menuntut ilmu. Sebab ilmu ni dia tak akan habis. Yang kedua, muta'allim. Kalau orang alim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersungguh-sungguh dengan ilmu yang dia ada. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak mempertingkatkan kualiti ilmu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kualiti ilmu itu duduk di mana? Kualiti ilmu itu duduk pada takutnya kepada Allah. Kalau ada ilmu tapi tak semakin dekat kepada Allah, berarti kualiti ilmu itu tak ada. Maknanya orang yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah, berarti dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi dia sebenarnya semakin jauh daripada Allah. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa-siapa yang bertambah ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi tak bertambah hidayah, dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi dia semakin jauh daripada Allah. Bagaimana ilmu menjadikan kita dekat dengan Allah? Iaitu dengan bertambah hidayah, bertambah petunjuk, bertambah khasyah, bertambah takut pada Allah. Itulah menjadi petunjuk dan pertanda ilmu kita semakin berkualiti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, itu orang alim. Orang muta'allim, orang belajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semakin dia bertambah ilmu, bertambah satu amalan dia. Tambah lagi satu ilmu, bertambah lagi satu amal dia. Bertambah lagi satu ilmu, bertambah lagi amalan dia. Maksudnya dia mengaji sebab dia nak beramal. Dalam situasi seseorang itu alim ataupun seorang itu muta'allim, Sallallahu Alaihi Muhammad, dengan bersungguh-sungguh itulah, maka itulah jalan untuk kenal Tuhan. Orang alim bersungguh-sungguh menambahkan kualiti ilmu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang belajar bersungguh-sungguh menambah ilmu dia dengan mengamalkan ilmu dia. Orang yang dengar saja pun sama juga. Dia dengar malam ni satu, dia balik amal satu di rumah. Malam esok tambah lagi satu ilmu, dia balik ke rumah tambah lagi satu amalannya. Sebagai contoh, mungkin kita semua selalu dengar cerita ni. Dulu waktu ngaji tu guru cerita, satu orang ni dia mengaji tak ada sedengar. Tok guru majak atas nak sah, dia duduk mengaji di bawah. Kan ada dulu orang mengaji macam tu kan. Tok guru majak di atas,
di bawah nasah orang mengaji, sebab boleh dengar, sebab kayu papan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia hari-hari. Satu malam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa Tok Guru lepas Tok Guru mengajar. Dia kata, Tok Guru nak minta Tok Guru ke rumah buat kenduri sikit. Kata Tok Guru, insyaAllah. Jadi Tok Guru pun jalanlah dengan hamba Allah ni nak pergi rumah dia ni, sebab dia buat kenduri. Jalan Masalah Sayyidina Muhammad sampai tepi sungai. Rumah dia ni tak mana? Rumah kena berang sungai ya. Berang sungai tu mana perahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni tuan-tuan, Tok Guru ajar kita kalau baca bismillah At-Tahiyyat pun kita boleh jalan. Dia pakai siap lah tu. Sampai tepi sungai, Tok Guru tanya, mana perahu? Dia kata, perahu tu lah Tok Guru, bismillah ya. Akhirnya tuan-tuan, Tok Guru ni kokoh ya. Faham tuan-tuan? Anak murid ni yakin bismillahirrahmanirrahim dapat menyeberang sungai. Dia buanglah perahu, dia bilang hayat dengan bismillah ya. Akhirnya Tok Guru naik kokoh dia pula. Tuan-tuan, tu makna apa? Itulah maknanya seseorang itu mendapat ilmu yang dia tak tahu tadi tu. Itulah yang dimaksudkan laduni tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, kalau Tok Guru mengajak selama ni tawakal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah rasa tawakal tu apa. Dia telah menikmati dah apa tawakal tu. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka ilmu kena ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersandak di dinding pun, bersandak di tiang pun mengaji, tapi di hati aku nak mengamal. Tuan-tuan, ketika itulah kita akan dapat ilmu yang Nabi isyaratkan, ilmu yang kita dapat, kita tak payah belajar. Tapi nak pergi kepada ilmu yang kita tak payah belajar tu, kita kena belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ulang balik, nak dapat ilmu yang tak payah belajar tu, kita kena belajar. Kita kena belajar pula kena sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna sungguh-sungguh ialah mengaji, nak mengamalkan ilmu. Nanti kita akan dapat ilmu yang kita tak payah belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu yang tak payah belajar itulah namanya ilmu laduni. Ilmu tu datang daripada sisi Allah. Ilmu tu yang Nabi yang disebut oleh ulama al-ilmu nur. Al-ilmu nur ni dia ialah motor kepada Mata Mahmud. Rencana Mata Mahmud tu al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Fa nurullahi la yuhda lil 'asi. Tu huraiannya. Maka cahaya Allah itu takkan diberi kepada 'asi, orang yang berbuat maksiat. Apa maksiat yang paling besar kepada al-ilmi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksiat yang paling besar pada al-ilmi ialah tidak mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak mengamalkan ilmu. Satu. Ataupun dengan makna yang lain, maksiat yang paling besar al-ilmi ialah dia mengaji kerana dunia. Jadi ilmu ni tak akan dapat, ilmu laduni tadi tak akan diperolehi oleh orang yang mengaji kerana dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah maksiat yang paling besar ahlul ilmi. Kalau maksiat mata, dia boleh lumuh dengan wudu.
Kalau maksiat telinga, dia boleh luruh dengan ambil wudu. Maksiat tangan, kaki, dia boleh luruh dengan mengambil wudu. Tapi maksiat di hati, kalau mengaji kerana dunia, tak ada ubat. Malaikat dia mesti bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kesan besarnya orang yang mengaji kerana dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai orang yang mengaji itu dia akan keluar dari dunia tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Tu peringatlah anak-anak kita, ngaji jangan kerana dunia. Macam mana mengaji kerana dunia? Ngaji nak kerja, ngaji nak masuk universiti, ngaji nak lulus periksa. Ini semua kerana dunia ni. Kalau ada hal tu, bahaya, kritikal. Mengaji ni satu ya, mengaji kerana Allah. Mengaji kerana Allah maknanya macam mana? Mengaji kerana Allah ialah mengaji nak kenal Allah. Mengaji kerana Allah ialah mengaji nak kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu istilah orang mengaji dia panggil murid. Tapi murid ni kita pakai waktu sekolah rendah ya, murid-murid. Bila pergi sekolah menengah, dia panggil para pelajar dah. Dia panggil para pelajar. Murid tak ada dah. Bila pergi universiti, dia panggil mahasiswa, mahasiswi. Tak ada dah murid. Murid ni ialah istilah tasawuf. Guru dia panggil syekh. Orang yang belajar dia panggil murid. Sebab itu dia ada murid ma'asyikh, ada murid dengan syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasa tasawuf, orang yang mengaji semua dia panggil murid. Murid ni siapa dia? Murid ni ialah muridullah. Kalau kita faham, murid tu ialah muridullah. Apa dia makna muridullah? Orang yang nakkan Allah. Itu asal-asal bahasa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab murid ni isim fa'il, diambil daripada fi'il arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dhaka muradun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Arada orang yang nak, fi'il madhi. Yuridu fi'il mudhari'. Iradatan masdar. Fahuwa muridun, tubuh dia. Maka orang yang nak tadi, dia ialah murid. Kalau dia murid, Allah siapa? Allah murad. Allah ialah murad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murad maknanya yang kita nak. Kita mengaji nak, kita nak apa? Nak Allah. Nak Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhlas yang paling tinggi sekali. Orang yang mengaji sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak masuk syurga, ataupun orang yang mengaji sebab, kalau kita sebut orang yang beribadat sebab nak masuk syurga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataupun sebab beribadat sebab nak selamat dari neraka, pada istilah orang muqarrabin, dia tak ikhlas lagi. Kalau kita beribadat, kita nak hamban-hamban dunia. Contoh, sembahyang duha kita nak murah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, sembahyang duha sebab nak murah rezeki. Ikhlas ada orang sembahyang duha nak murah rezeki? Pada istilah abrar ikhlas, tapi istilah muqarrabin belum ikhlas. Kalau Tuhan tak murah rezeki, hantar sembahyang duha. Itu pertanyaannya. Bagi orang muqarrabin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tak buat syurga pun, hatta Tuhan tak mencipta neraka pun, tetap aku buat ibadat. Sebab aku tercipta untuk melakukan ibadah. Sebab dia Tuhan aku hamba dia. Tu aku buat ibadat. Sallallahu alaihi wasallam. Umpama macam contoh anak murid khidmat rumah tok guru.
Hari mai sapu sampah depan rumah Tok Guru. Anak murid ni nak Tok Guru bagi duit kat dia lah. Lepas-lepas habis sapu sampah, tunggu tercegat depan rumah Tok Guru Salah Sayyidina Muhammad. Tok Guru tengok, dia buat apa? Ada apa ni? Senyum. Oh, Tok Guru aku nak RM5 lagi. Oh, nak RM5 rupanya. Ikhlas. Khidmat tadi ikhlas. Belum lagi. Sebab nak duit Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kita berkhidmat pada guru kerana apa? Sebab nak kasih guru, nak cinta daripada kita. Itulah maknanya, kalau Tuhan tak mencipta syurga pun, kalau dia tak mencipta neraka pun, tetap aku buat ibadat kepada sebab aku nak kasih dia, aku nak cinta dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru ikhlas. Jadi sebab itu, murid ialah orang yang nak pada Allah, bukan nak syurga dia, bukan takut neraka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi nak dia. Sebab itu ulama sebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasanat orang yang baik-baik, tapi buruk bagi orang muqarrabin. Semayang nak bayang tu, semayang sebab nak murah rezeki itu baik dah tu, tapi sayyiat pada orang muqarrabin, buruk lagi pada orang muqarrabin. Maksudnya Salah Sayyidina Muhammad, ilmu ni tujuan paling utama sekali sebab nak Tuhan, nak kenal Tuhan, nak cinta dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cinta Tuhan ni tuan-tuan, kita tak akan mampu dapat cinta pada Tuhan kalau Tuhan tak bagi cinta dia pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kasih kat siapa pun dengan cinta kita. Isteri kasih pada suami dengan cinta dia. Suami kasih pada isteri dengan cinta dia sendiri. Tapi kita cinta pada Allah dengan cinta Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak bagi cinta daripada kita, kita takkan mampu mencintai dia. Itu kita nak muridullah tu, nak Allah tu, nak cinta dia. Cinta dia kita nak. Bila dia bagi cinta dia pada kita, barulah kita boleh mencintai dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita minta selalu. Nabi kata kamu jangan tinggal baca doa ni lepas daripada baca tahiyat sebelum beri salam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku untuk aku dapat ingat pada Engkau, untuk aku dapat bersyukur pada Engkau, untuk aku dapat memperoleh ibadat yang terbaik daripada Engkau. Maknanya, kalau Tuhan tak bagi kita ingat kat dia, kita takkan mampu ingat kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak bagi kita bersyukur pada dia, kita tak mampu nak bersyukur pada dia. Kalau Tuhan tak bagi pada kita keelokan ibadah, tak mampu kita nak dapat keelokan ibadah. Maknanya, kalau Allah bagi, kita dapat. Kalau Allah tak bagi, kita tak akan dapat. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, marilah kita belajar untuk mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka kata subhanallah, maksudnya ngaji ni tahu satu, amal satu, tahu dua, amal dua, tahu tiga, amal tiga. Maknanya hidup ni beramal ya? Sebab beramal ni suruhan Allah. Wa qul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, beramallah, nanti yang akan nilai amal kamu ialah Allah, yang akan nilai amal kamu ialah Rasulullah, yang akan nilai amal kamu ialah orang-orang yang beriman.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, last orang beriman akan menilai amal kita. Bila orang beriman menilai amal kita, dia kata Allahu Akbar, dia orang masjid. Habislah orang nilai kita. Tu orang ngaji tu, tu orang nilai kita. Tu orang beramai tu orang nilai kita. Bila mana orang dah nilai kita, sebenarnya kita dah ada penilaian pada sisi Tuhan. Tapi bila mana orang beriman masih belum bagi merit dan kredit pada kita, berarti Tuhan tak kira lagi. Nilaian Tuhan ialah pada orang sebut kita orang baik. Sekalipun kita tak mampu kita baik, tapi orang kata kita baik. Imam Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah sebut dalam satu ungkapannya, uhibbus salihin wa lastu minhum wa akrahu at-talihin wa ana asyarru minhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku kasih pada orang-orang saleh, tapi aku bukan orang saleh. Aku benci orang-orang jahat, tapi aku lebih jahat daripada orang-orang jahat. Pasal apa Imam Syafi'i kata macam tu? Itulah kemuncak daripada dia mendapat tujuan daripada ilmunya, iaitu Allah. Bila mana seorang tu dah kenal Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, itulah yang keluar daripada ungkapannya. Aku kasih pada orang-orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Tu dia Imam Syafi'i sampai tahap tu dia kata, aku benci orang-orang jahat, tapi aku lebih jahat daripada orang-orang jahat. Maknanya tak berasa diri baik. Pasal apa? Sebab telah hilang diri. Diri tak ada dah. Tujuan daripada ilmu, tujuan daripada ilmu ialah salah Sayyidina Muhammad, untuk hilang diri, untuk hilang wujud, supaya yang wujud hanyalah Allah. Sebab itu Tok Nali pernah sebut dalam satu ungkapan masyhur dia, jaga-jaga merasa diri ada. Jaga-jaga merasa diri ada. Merasa diri ada ni makna apa? Orang itu masih bersyirik khafi. Dia kata aku. Merasa diri aku, berarti kita masih lagi bersyirik khafi. Syirik jali masuk neraka. Syirik khafi tak dekat dengan Allah Ta'ala. Syirik khafi kalau ada, tak mendekatkan pada Allah, takkan mampu kenal Tuhan. Sebab tu syirik khafi ni dia lebih halwi daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punya tersembunyi. Lebih daripada kita nak tengok kaki seekor semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam di malam yang gelap gelita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita buat amalan, kita kata aku, kita tak kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan yang bagi kita semua Allah. Allahu Akbar. Ingat pada dia, dia bagi. Syukur pada dia, dia bagi. Semua dia bagi. Mana ada kita? Waktu bila mana kita sembahyang kan, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahawa sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, semua hak Tuhan. Mana ada hak aku? Tuan-tuan, itulah kemuncak daripada rasa. Sebab tu kata ulama, saya ingat dulu sesaat dapat sikit ilmu daripada Patih Isa. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umpama orang yang hadir ke hadrat Tuhan ialah umpama lampu yang dipasang kesiangan. Tu bahasa Pak Sulu, bahasa Patih Isa. Lampu ni orang
orang yang hadir ke hadrat Tuhan ialah seumpama lampu dipasang kesiangan. Lampu ni esok dipasang tengah-tengah kembang matahari, cahaya dia ada? Tak ada, hilang dalam cahaya matahari. Itulah kemuncak daripada kita mengaji, kita nak sampai ke tahap diri kita tak ada, ada semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tanamkan diri kita betul-betul, aku murid, aku nak Tuhan. Jadi orang yang nak kepada Allah, Allah akan jadikan ia kenyataan. Pasti dia akan dapat Allah. Sebab itu Allah sebut, فَإِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu berpenat-lelah untuk mendapatkan Allah, pasti kamu akan dapat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sesungguhnya tidak ada kebahagiaan manusia hidup di dunia maka hidup masuk dalam surga dunia. Surga dunia ialah kenal Tuhan. Sebab itu para ulama sebut ma'rifatullahi jannatul arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kenal Allah itu ialah surga orang-orang arifin. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala jadikan ia satu kenyataan pada kita semua. Sebelum kita balik jumpa dia, kita terlebih dulu kita akan kenal dia insya-Allah. Sebenarnya tidak ada nikmat yang paling besar di akhirat esok melainkan melihat zat Allah yang Maha Esa. Sedapnya melihat Tuhan ialah sejauh mana kita kenal Tuhan di dunia. Jadi subhanallah. Sebab tu kita tengok cerita Imam Junaid rahimahullah ta'ala. Imam Junaid diceritakan masuk dalam surga esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang menikmati nikmat-nikmat surga yang dia perasa tu nikmat paling besar sekali. Imam Junaid rahimahullah ta'ala dalam surga nikmatnya mandang Tuhan tak habis-habis. Selama dalam surga tu hanya melihat Allah saja. Jadi subhanallah. Jadi macam mana kita tak tahu. Sebenarnya syurga tu bukan masuk tu habis dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masuk syurga tu baru kunci. Sebab dalam syurga tak habis-habis. Selama-lamanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tidak ada nikmat yang paling besar dalam syurga esok melainkan memandang wajah Tuhan kita. Jadi indahnya memandang Tuhan itu ialah pada sejauh mana mendapat kesedapan ma'rifatullah di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu saya dulu waktu mana Teguh Jumat dulu dia ada. Kita lepas pada kita bila mana kita zikir tu, kita kata wujud la ilaha illallah, ma'bud la ilaha illallah, maksud la ilaha illallah. Dia kata kita tak pandai, tak layak. Tapi kita kata juga, tapi kita tak faham. Dia kata bukan maqam kita. Maksud la ilaha illallah tu, dia kata itu bukan maqam kita. Pasal apa dia kata macam tu? Sebab dia kenal siapa Tuhan dia. Jika kita tak apa kenal, kata lah juga. Dia hak kenal, dia kata bukan maqam kita. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat untuk kenal dia di dunia sebelum kita menikmati melihatnya dalam surga esok. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.